Kejaran mengkudu berbias kesuma di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di atas talian kita bersua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya, Bizawati binti Muhammad Ham selaku moderator pada sesi yang pertama bagi pembentangan kajian asas Konvensyen Pendidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KOMPI kali kedua tahun 2022 di saluran 8. Terlebih dahulu, saya adalah baiknya saya memperkenalkan barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan kajian asas hari ini. Kita mulakan dengan juri yang pertama yang dihormati Dr. Kamaruddin bin Ilyas dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. Manakala juri yang kedua yang dihormati Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur dari Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar pembentangan yang pertama dari kumpulan 5F yang diketuai oleh Salmi binti Muhammad Noor dari Kolej Matrikulasi Perak dengan kertas kajiannya yang bertajuk Re-Engineering 5 Fingers Correct Code to Reconstruct Functional Fitness. Dipersilakan. Have you heard about the functional fitness? I'm here to represent my group to tell you about our innovation. Functional fitness is a refer to a situation in which a problem solver cannot think of using an object in a new function that is required to solve the problem. People have a natural tendency to look at the problem in a fixed way and become trapped in a conservative view that is not out of the box. But our innovation is opposite to this situation where we are used to overcoming the functional fitness in physics classroom using the analogical transfer. Yes, by using the 5-finger tips. But why 5-finger tips? It is a systematic structured way of functional fitness that act as a mental shortcut allowing students to quickly and efficiently determine a practical use for answering problem-solving question in PSPM. During PSPM, students are not allowed to bring bag, papers, handphone, books and not even calculator casing into the examination hall. They just only can bring, yes, their hands that can help them to remember 5 fingers method. Is it smart way? The underlying theory for our teaching and learning principle is social cognitive theory that affected by cognitive, behavioral and environmental factor. Now, let's go through a real life example.
A very interesting and simple video had been distributed among all students on how 5 fingers hashtag correct code method able to guide in physics problem solving questions. So now, let's hear the song. Hi everyone, let's sing together my 5 fingers. Mother finger, where are you? List down all information. Index finger, where are you? Show to me equation. Long finger, where are you? Substitute, solve problem, get the answer. Ring finger, where are you? How sweet, get correct you need. Little finger, where are you? Make a deal, reach an answer. It's a show time of our results. Using the Fuzzy-Diffie method, the average value of all items evaluated by 11 experts as shown in the slide. The impact of our innovation is proven by the achievement of KMPK students' results, where the mean value of GPA obtained by STS and SAS students is higher than mean results of PMKPM. The percentage of grade A has rise up and 100% students have passed in physics course after using the hashtag correct code.
Majlis diteruskan lagi dengan berjemput kumpulan kedua iaitu kumpulan SN Edu yang diketuai oleh Ernie Julia binti Abdullah Kamal dari Kolej Matrikulasi Selangor dengan tajuk Tahap Motivasi Pelajar dalam Mempelajari Topik Molecules of Life dengan menggunakan BioDer, Gamifikasi Digital Escape Room. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahap motivasi pelajar dalam mempelajari topik Molecules of Life dengan menggunakan BioDer, Gamifikasi Digital Escape Room. Begitulah tajuk kajian kumpulan kami. Para penyelidik dari kumpulan kami terdiri daripada pensyarah-pensyarah unit biologi Kolej Matrikulasi Selangor iaitu Ernie Julia binti Abdullah Kamal, Siti Khadijah binti Ahmad Hairi, Nur Syazwani binti Abu Bakar dan Munirah binti Ahmad. Ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara, sesi PDP berjalan secara dalam talian. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi seperti pelajar kurang bermotivasi apabila perlu menggunakan bahan dalam bentuk digital atau dalam talian. Pensyarah juga mendapati ada juga pelajar yang menghantar tugasan yang tidak lengkap dan dibuat secara ala kadar sahaja. Maka, kumpulan kami meneroka kaedah PDP dalam talian yang sesuai dan boleh meningkatkan motivasi pelajar iaitu BioDer, Gamifikasi Digital Escape Room. Objektif kajian kami adalah untuk mengkaji tahap motivasi pelajar dalam mempelajari topik Molecules of Life melalui kaedah gamifikasi BioDer. Persoalan kajian, apakah tahap motivasi pelajar dalam mempelajari topik Molecules of Life setelah bermain BioDer? Terdapat beberapa limitasi yang telah dikesan dalam kajian ini seperti responden kajian hanya terdiri daripada sebahagian pelajar kursus biologi sistem 2 semester di Kolej Matrikulasi Selangor yang dipilih secara rawak sahaja. Kajian ini tidak digeneralisasikan kepada subjek yang lain. Hasil kajian ini juga bergantung sepenuhnya kepada kejujuran dan keikhlasan responden ketika menjawab soalan yang dikemukakan. Teori keinginan kendiri yang telah diasaskan oleh Ryan dan Deci pada tahun 2000 digunakan dalam kajian ini. Teori ini berpendapat bahawa pemenuhan 3 keperluan asas psikologi manusia adalah perlu untuk manusia berfungsi secara optimum. Kajian ini merupakan sebuah kajian tinjauan secara kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Sejumlah 111 orang pelajar program sistem 2 semester yang mengambil subjek biologi di Kolej Matrikulasi Selangor yang terlibat secara langsung dan secara sukarela menjawab soal selidik dan bermain gamifikasi BioDer. Terdapat 2 instrumen yang digunakan di dalam kajian ini. Pertama, gamifikasi BioDer. Gamifikasi BioDer adalah salah satu gamifikasi yang berkonsepkan escape room. Gamifikasi BioDer dibina dengan menggunakan Google Form di mana pelajar perlu menjawab beberapa soalan untuk membuka beberapa log dan seterusnya berjaya menamatkan permainan. Jika pelajar tidak dapat menjawab soalan dengan betul, pelajar tidak boleh membuka log tersebut dan seterusnya tidak dapat menghabiskan permainan. Instrumen kedua dalam kajian ini adalah kaji selidik. Bagi mengkaji tahap motivasi pelajar memberikan maklum balas mereka menerusi soal selidik yang diberikan menggunakan platform Google Form. Proses pengumpulan data bagi kajian ini dijalankan dengan penyediaan satu set borang soal selidik secara digital menggunakan platform Google Form. Penyelidik menggunakan SPSS versi 26 untuk menganalisis data item-item borang soal selidik yang dijawab. Bagi ujian kebolehpercayaan dan kesahan, kajian rintis yang dilakukan terhadap 20 orang pelajar telah mendapat skor Alpha Chromebug sebanyak 0.855. Berikut merupakan taburan kekerapan, peratusan dan min mengikut motivasi pelajar. Berdasarkan 10 item yang terdapat dalam soal selidik, item kedua dengan penyataan, saya sedar terdapat banyak poin penting yang perlu saya pelajari dalam topik Molecules of Life ini selepas bermain BioDer, mencatat nilai min yang tertinggi iaitu 4.83 dengan majoriti pelajar menjawab sangat setuju iaitu 83.8%.
Berdasarkan analisis, hampir kesemua responden menjawab bersetuju dan sangat bersetuju bagi kesemua 10 item tersebut dan min keseluruhan bagi 10 item soal selidik berada pada tahap tinggi iaitu 4.71. Hal ini jelas menunjukkan bahawa gamifikasi Bioder telah berjaya meningkatkan motivasi pelajar untuk mempelajari topik Molecules of Life. Bagi item 1, analisis menunjukkan 77 orang pelajar berasa bermotivasi untuk menambah pengetahuan mereka dalam topik Molecules of Life. Bagi item 5 dan 6 pula menunjukkan majoriti pelajar menyedari bahawa banyak poin penting yang belum diketahui dan perlu dipelajari dalam topik Molecules of Life. Hal ini jelas menunjukkan bahawa permainan Bioder bermanfaat untuk menarik minat hampir kesemua responden dalam menambahkan pengetahuan mereka dalam topik ini. Secara tidak langsung, permainan Bioder ini meningkatkan motivasi pelajar untuk terus mencari dan mempelajari poin-poin yang penting dalam topik ini. Oleh itu, satu kajian lanjutan boleh dilaksanakan untuk menilai tahap keberkesanan gamifikasi Bioder untuk menguasai subjek biologi. Sebagai kesimpulan, konsep permainan Bioder berupaya untuk merangsang minat dan membangkitkan motivasi pelajar untuk mempelajari topik Molecules of Life. Permainan Bioder ini juga dapat menerapkan pembelajaran aktif di kalangan pelajar dan telah berjaya untuk meninggalkan impak positif terhadap motivasi intrinsik pelajar, sekaligus membina keyakinan pelajar untuk menggunakan pengetahuan mereka ketika menduduki peperiksaan. Oleh itu, tidak syak lagi pedagogi gamifikasi ataupun pembelajaran berasaskan permainan memiliki potensi yang amat besar dan harus terus diterokai. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Saya Ernie Julia, selaku pembentang hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masa yang diluangkan. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri konfi akan datang. Assalamualaikum.
Baiklah, kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga iaitu kumpulan I Love You Class. Ketuanya iaitu Khairil Azwar bin Muhammad Noor dari Kolej Matrikulasi Kelantan akan membentangkan tajuk pembentangan penggunaan Flip Classroom bagi topik akhlak dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Pada hari ini kami akan membentangkan satu R&D yang bertajuk penggunaan Flip Classroom bagi topik akhlak dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Untuk pengetahuan semua, kumpulan kami terdiri dari Wan Naimah binti Wan Muhammad, Khairil Azwar bin Muhammad Noor dan saya sendiri Sri Rafidayu binti Muhammad Ani. Apakah objektif bagi kajian ini? Yang pertama adalah untuk menilai sejauh mana kaedah Flip Classroom yang dilaksanakan di dalam kelas dapat membantu pelajar-pelajar memahami dan mengaplikasi elemen akhlak dalam kehidupan. Yang kedua, melihat sejauh mana pendekatan Flip Classroom dapat memenuhi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Jadi kita melihat pula kepada persoalan kajian. Persoalan kajian untuk kajian ini adalah apakah kaedah Flip Classroom yang dilaksanakan oleh pensyarah pendidikan Islam di Kolej Matrikulasi Kelantan dapat menambah baik aspek kefahaman dan pengamalan akhlak Islam dalam topik akhlak dan adakah ia dapat memenuhi kapasiti pembelajaran bermakna. Baiklah, untuk kepentingan kajian ini sangat penting untuk menjadikan kaedah Flip Classroom sebagai salah satu amalan pensyarah dan dalam pengajaran dan pembelajaran memandangkan kaedah ini menepati kapasiti pembelajaran bermakna. Dan seterusnya, memberi rangsangan kepada pensyarah pendidikan Islam untuk menambah baik kemahiran dalam pengajaran sama ada dari sudut pedagogi atau kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi agar kompetensi pengajaran bermakna akan tercapai. Bagaimanakah metodologi kajian ini dijalankan? Kajian ini dijalankan secara kualitatif bagi menjawab beberapa persoalan kajian. Hasil dari dapatan kajian ini, kami mendapati bahawa bahan video yang diberikan awal sebelum waktu kelas sebenar dapat memberikan gambaran awal dan maklumat yang jelas untuk perbincangan di dalam kelas. Pelajar didapati lebih bersedia dalam menjawab soalan-soalan yang diajukan dan sebilangan pelajar melakukan usaha sendiri mencari maklumat secara atas talian untuk mendapat kefahaman yang lebih jelas tentang jenayah cyber iaitu tajuk akhlak yang kita ajarkan. Seterusnya, dapatan kajian juga mendapati penerangan yang jelas semasa waktu kelas sebenar juga banyak membantu pelajar dalam aktiviti yang dijalankan. Penerangan dan intonasi guru yang jelas dalam perbincangan dan sesi soal jawab dapat membantu pelajar memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan lebih berkesan. Pensyarah juga sentiasa peka terhadap pelajar dengan memberikan bantuan dan tunjuk ajar dalam memahami sesuatu konsep. Bahan bantu mengajar yang disediakan juga adalah bersesuaian. Kajian juga mendapati bahawa para pelajar menyatakan mereka akan lebih berhati-hati serta berhemah dalam menggunakan media sosial. Contohnya, tidak menulis dan menyebarkan sesuatu tanpa memastikan kesahihan berita tersebut terlebih dahulu. Begitu juga dengan menyatakan bahawa sangat penting untuk menjaga sikap dan perilaku ketika berinteraksi di media sosial dengan tidak memaparkan unsur-unsur negatif seperti provokasi, menedahkan aurat dan sebagainya. Dan seterusnya, dapatan kajian juga mendapati pelajar-pelajar mengelakkan diri daripada memberitahu maklumat peribadi masing-masing, menggunakan perkataan yang tidak baik, mengumpat perihal ataupun menceritakan keburukan orang lain, menceritakan terlalu banyak perihal diri sendiri, menyindir, berbual dengan kaum lelaki yang tidak dikenali, mempercayai janji manis lelaki, tidak melayan skamer dan memuat naik gambar peribadi. Seterusnya, dapatan kajian juga mendapati bahawa pelajar tidak mengantuk, sentiasa bersedia dan fokus
semasa sesi soal jawab tentang tajuk berkenaan, iaitu tajuk jenayah cyber. Mereka juga bersedia berkongsi pengalaman-pengalaman mereka di media sosial serta bertanyakan hukum hakam yang berkaitan dengan tajuk jenayah cyber. Baiklah, dapatan kajian juga mendapati bahawa pelajar berani berkongsi pengalaman mereka dan bersikap terbuka apabila proses pembelajaran dalam suasana yang santai, menarik dan menggalakkan penglibatan aktif mereka semasa perbincangan. Hasilnya, pembelajaran menjadi lebih berkesan dan mencapai objektif yang ditetapkan dalam tajuk yang dibincangkan serta yang paling utama, membantu dalam kemenjadian mereka sebagai insan yang beriman dan bertakwa. Kesimpulannya, kaedah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan flipped classroom ini memudahkan kedua-dua belah pihak sama ada pensyarah dan juga pelajar. Dia sebenarnya banyak membantu untuk menaikkan suasana dalam kelas, memberi kefahaman kepada pelajar dan yang paling penting apabila kita membicarakan tentang tajuk akhlak, bagaimana kesan daripada hasil pengajaran kita di dalam kelas mempengaruhi sikap dan tingkah laku mereka semasa di luar kelas. Pelajar lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari dan pembelajaran juga lebih menyeronokkan. Manakala guru pula menyampaikan maklumat atau sumber yang ada kepada pelajar dengan keterbatasan masa dan wang. Dan perkara ini adalah sangat sesuai diterapkan ketika waktu pandemik kita semasa 2 tahun. Walaupun ada keterbatasan waktu, keterbatasan perjumpaan daripada segi bersemuka, tetapi maklumat dapat disampaikan dengan sebaiknya dan kita dapat memotivasikan pelajar untuk menjadikan akhlak yang baik itu sebagai panduan dalam hidup mereka. Pendekatan kaedah pembelajaran flipped classroom juga adalah berpusatkan pelajar. Terdapat 2 peringkat pembelajaran flipped classroom yang memberi peluang kepada pelajar mengalami pembelajaran yang lebih bermakna. Peringkat yang pertama iaitu pembelajaran luar kelas adalah di bawah kawalan pelajar dan dia diintegrasikan bersama penggunaan teknologi. Peringkat kedua pula ialah pembelajaran di dalam kelas iaitu sesi kelas kuliah secara berlangsung. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan keempat. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Rosmawati binti Mamat dari kumpulan Eko Easy, Kolej Matrikulasi Kelantan dengan tajuk Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kenduri dengan tahap kesediaan pembelajaran secara hybrid, satu kajian di Kolej Matrikulasi Kelantan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap kesediaan pembelajaran secara hybrid. Satu kajian di Kolej Matrikulasi Kelantan. Pandemik COVID-19 yang melanda negara pada awal tahun 2020 telah banyak membawa perubahan kepada proses PDPC di semua peringkat pendidikan. Antaranya adalah pengenalan pembelajaran secara hybrid, iaitu gabungan di antara kaedah pembelajaran secara atas talian dengan pembelajaran secara tradisional. Pembelajaran hybrid ini boleh menyebabkan proses PDPC menjadi semakin menarik dengan penggunaan media sosial seperti Facebook, YouTube dan courseware pendidikan. Di sebalik kelebihan kaedah hybrid yang diperkenalkan, aspek kesediaan pelajar memainkan peranan penting dalam menentukan tahap penerimaan manfaat suatu kecanggihan teknologi yang diperkenalkan dan keberkesanan pelaksanaan suatu proses PDPC. Keboleh capaian internet merupakan salah satu perkara penting dalam mengendalikan kelas atas talian, dan pelajar juga mesti bersedia untuk belajar secara arahan kendiri yang merupakan salah satu ciri pembelajaran abad ke-21. Persoalan yang simbol di sini adalah, adakah pelajar-pelajar matrikulasi bersedia dari segi alatan digital dan capaian internet? Adakah pelajar bersedia untuk belajar secara arahan kendiri? Dan adakah pelajar bersedia untuk belajar secara hybrid? Dan kita akan tengok juga adakah terdapatnya hubungan antara kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan pembelajaran secara hybrid. Tinjauan salah satu daripada tinjauan yang dilakukan oleh Shapley pada tahun 2000 menyatakan bahawa pelajar perlulah mempunyai tahap kendiri yang tinggi untuk membolehkan mereka mencapai kejayaan yang cemerlang dalam suasana pembelajaran terarah kendiri secara atas talian. Sehubungan dengan itu, penyelidikan ini dijalankan berdasarkan model pembelajaran terarah kendiri atas talian oleh Song dan Hill pada tahun 2007. Model ini menyatakan bahawa konsep pembelajaran arahan kendiri boleh disokong oleh kaedah pembelajaran yang dijalankan atas talian. Model secara atas talian ini menunjukkan hubungan dua hala antara proses pembelajaran dan sifat-sifat personal. Dan kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah tinjauan menggunakan soal selidik skala 5 mata yang diadaptasi daripada kajian lepas dan dianalisa menggunakan kekerapan, peratusan, skor min dan korelasi Pearson untuk menunjukkan hubungan. Analisa data menunjukkan sebahagian besar pelajar, iaitu 63.86%, menggunakan telefon mudah alih sebagai peranti utama untuk sesi PDPC secara dalam talian berbanding penggunaan komputer riba dan tablet. Dan didapati juga capaian internet di kolej adalah berada di tahap sederhana dan perlahan, di mana sebanyak 63.86% mempunyai persepsi yang sebegitu. Berdasarkan dapatan kajian, pemilihan platform yang bersesuaian amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mengelakkan berlakunya lag ataupun screen freeze yang boleh mengganggu tumpuan belajar. Dari segi aspek kesediaan pembelajaran arahan kendiri dan kesediaan pembelajaran secara hybrid,
Didapati skor minnya adalah berada pada tahap yang tinggi dan juga terdapat hubungan antara kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan kesediaan pembelajaran secara hybrid. Okey. Menyedari akan hakikat ini, pensyarah perlu sentiasa meneroka ilmu dan belajar kemahiran baharu sama ada dari segi peralatan yang digunakan ataupun perisian yang bersesuaian agar penyediaan bahan bantu mengajar dapat dihasilkan dengan baik. Pensyarah juga haruslah kreatif dan inovatif dalam mengendalikan platform PDPC dan PDP dalam talian agar dapat menarik minat pelajar dan menjadikan mereka terus bermotivasi untuk terus belajar. Okey, sekian dapatan daripada kajian saya dan terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan menjemput kumpulan kelima dari kumpulan Makiftik yang diketuai oleh Siti Najwa binti Nazar dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor dengan tajuk The Effectiveness of Simulation-Based Teaching and Learning of Engineering Mechanic Lesson in Johor Engineering Matriculation College. Dipersilakan. Hello, we're from Maxifsticks. I am Siti Najwa. These are my teammates Amira Jalaluddin, Farah Ayuni, Muhammad Azman Roslan. We are from Civil and Mechanical Engineering Department KMKJ. Now, let's start. So for a pin-pin connection, kan pin-pin connection is like kalau you pegang dekat atas ni dengan bawah ni. Itu adalah pin-pin connection. And cuba you apply compression kepada your pembaris. Now I'm applying. These are just the examples of how engineering lessons involving forces in general are conducted in our online class. Even before the online wave has become a new norm, internal forces has always been a challenge for a teacher to deliver it efficiently in our classroom. Usually, many external stimuli has been used, such as making a truss model using skewers and plasticine, conducting a truss and bridge challenge. It's fun, yes, but we should ask ourselves, do the students really grasp the contextual knowledge that we try to deliver? Therefore, it can be highlighted that teachers face difficulties in explaining the fundamental concepts of a mechanism verbally and representing the mechanism visually, particularly during online classes. Next, lack of available physical teaching aid to represent the physical application of mechanical problems simultaneously challenge teachers to demonstrate forces-related problems to the students, as you can see in the footage 1. Therefore, these 2 points motivate us to pursue our research in investigating the effectiveness of simulation-based teaching and learning of engineering mechanics lesson to replace the traditional teaching tools. Before I continue, these 3 terminologies have repeatedly been used in this research. First, SBL, meaning simulation-based learning, T&L, teaching and learning, and SAT2, meaning Summative Assessment Test 2 or UPS2. To conduct this research, students will be divided into 2 groups, experimental group and control group. SBL proposed in this research is for experimental group, which will be divided into 3 phases of learning. First, starter, calculation or main activity phase, and third, plenary or simulation. However, for a control group class, they will opt for a more traditional learning style with 2D drawings on board, textual structure, model, and practice questions. This flowchart shows the process of integrating SBL in the experimental group class. A pre-test questions will be given to the students before any intervention to study students' prior understanding without using any digital tools. Next, result gathered from the pre-test will act as a control parameter in this research. To measure the effectiveness of SBL, 3 sets of questionnaire, namely pre-test, post-test, and SAT2, have been used as a method to collect the raw data. 120 students have been chosen for this research, coming from 60 civil engineering course, 60 mechanical engineering course. These courses are selected because both of them learn mechanics static in their syllabus. Due to low passing rate in SAT2, this topic, engineering mechanics static, has been chosen as the main chapter in our research. For data collection, we have chosen Google Form as the main instrument.
And to analyze the data, we have made a comprehensive comparison of all percentages score and will use Microsoft Excel to analyze those data. From the table, the distribution of grades is fairly the same range for both groups. Moreover, 70% of students were still unable to grasp the concept of this topic. Reason being is mechanic-related problems are very complex to visualize, so implementation of traditional teaching tools such as textual structure and unrealistic models probably hindering students' comprehension regarding the topic. After the intervention of digital tools, there is a drastic change in the post-test result. The significant results support the hypothesis made in the study as SBL allows students to independently facilitate their learnings. The percentage of A for the experimental group is still quite high with 65%. Even though the percentage slightly dropped in comparison to post-test, the percentage of D still remains 0 for the experimental group. Since Set 2 is acquired from Bahagian Matrikulasi, the questions are presumably varying in terms of its level of difficulties in comparison to the post-test. Therefore, the recorded result is sufficient to prove the effectiveness of infusing digital simulation and modern teaching aids in a lesson. Other than students' result, lecturers' perception are also included in our study. These are the collected responses from the lecturer after we introduced them during our Wacana Ilmu. What's interesting and motivating is findings from the lecturer's perception supports studies done by Casquito in 2011 that SBL has brought genuineness to teaching and learning. To conclude our research, we agree that SBL will prove significant in the coming future due to advancement in technology. Lastly, through the gathered data, the students of Johor Engineering Matriculation College significantly showed that these interventions will have a profound effect in their learnings.
Majlis diteruskan lagi dengan pembentangan yang ke-6. Dijemput Morgana Das anak lelaki Fonshatman dari SJKT Chesterfield dengan tajuk Penggunaan MyPadlet dalam meningkatkan kemahiran 3M bagi mata pelajaran Bahasa Tamil. Dipersilakan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pihak penganjur. Saya Cikgu Morgan dari SJKT Chesterfield. Tajuk kajian tindakan saya adalah kajian tindakan penggunaan MyBBM Digital dalam meningkatkan kemahiran menghafal Bahasa Tamil. Terlebih dahulu, izinkan saya memberi definisi bahan bantu mengajar. Menurut Brown JW 1983, bahan bantu mengajar merupakan segala atau suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik ajar. Bahan bantu mengajar bukan saja terhad kepada buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar saja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan semua panca indera dan apa saja yang dapat dialami oleh murid. Pendidikan digital adalah sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Pendidikan digital merupakan usaha untuk melakukan sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah ke dalam bentuk digital yang disokong oleh teknologi internet. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang menetapkan 11 anjakan untuk transformasi sistem pendidikan telah menetapkan anjakan ke-7 sebagai memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan 7 ini mempengaruhi minat saya untuk menghasilkan satu inovasi dalam bidang pendidikan. Akhirnya saya menghasilkan MyBBM Digital Chesterfield untuk guru-guru saya dan anak murid saya. Baiklah, saya akan menerangkan inovasi saya secara terperinci. Bahagian pertama adalah MyBookcase. MyBookcase boleh dikatakan sebagai perpustakaan maya. Dalam rak ini, modul-modul hasil kerja saya disimpan untuk rujukan bersama. Para guru boleh mengambil bila-bila masa untuk memberi kepada anak murid. Seterusnya, bahagian kedua, ketiga dan keempat merupakan beberapa modul berkaitan bahasa Tamil dan matematik disediakan. Guru-guru yang tidak dapat sediakan modul pada waktu pandemik ini, bolehlah gunakan modul ini sebagai bahan tambahan. Seterusnya, bahagian kelima adalah kuis matematik. Apabila kita klik saja, terdapat 300 soalan matematik yang disediakan untuk murid-murid tahap 1. Murid-murid yang mempunyai gadget boleh melayari laman web saya untuk membuat latihan matematik ini untuk memantapkan kemahirannya. Seterusnya, bahagian ke-6 adalah amalan baik dalam PDPC. Sekolah saya merupakan sekolah TS25 dan penarafan kebat. Jadi, apa jua inovasi yang saya hasilkan akan jadikan sebagai amalan baik untuk rujukan pada masa depan. Antaranya adalah amalan baik dalam matematik, iaitu guru matematik boleh scan barcode ini dan terus mengambil soalan-soalan kuis matematik untuk anak murid. Satu lagi inovasi dalam PDPR Bahasa Tamil tahun 6 dimasukkan dalam aplikasi Padlet. Dalam Padlet ini, terdapat hasil kerja murid seperti projek muda, short film, sijil pencapaian pertandingan murid saya pada peringkat kebangsaan, antarabangsa, gambar dan video PDPR serta projek penghasilan poster digital. Segala
hasil murid saya ini dijadikan bahan bukti serta murid-murid saya boleh gunakan sewaktu melangkah ke sekolah menengah. Seterusnya, bahagian ketujuh adalah bank soalan digital. Bank soalan digital bahasa Tamil di mana pelbagai soalan berbentuk kuis disediakan kepada anak murid tahun 1 hingga tahun 6. Soalan-soalannya adalah aras, rendah, sederhana dan kebat. Murid-murid boleh menjawab soalan-soalan ini pada waktu lapang. Seterusnya, bahagian ke-8 adalah PDPC saya dalam bentuk PowerPoint. Guru-guru sekolah saya boleh gunakan PDPR PowerPoint ini untuk kegunaan murid-murid mereka. Jadi, beban guru boleh dikurangkan melalui inovasi saya. Bahagian ke-9 dan ke-10 adalah projek mudah dan bahan bacaan. Lebih kurang 75 buah cerita diselitkan dalam bahagian ini. Guru-guru boleh gunakan bahan bacaan ini kepada murid-murid untuk memantapkan kualiti bacaan. Seterusnya, bahagian ke-11 adalah kemenjadian murid. Unsur ini penting dalam pembelajaran abad ke-21 di mana pendidikan yang menitik beratkan murid aktif dalam pembelajaran. Dalam pendidikan abad ke-21, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan pengurus bilik belajar sesuai dengan persekitaran. Pak 21 lebih dalam setiap sesi pembelajaran. Hasil video murid saya rakam dan disimpan dalam Padlet ini. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் சிவாஞ்சலி. நான் 2 இசை தமிழில் பயில்கிறேன். Seterusnya, bahagian ke-12 adalah DSKP. Segala dokumen disimpan dalam bahagian ini, guru-guru boleh gunakan pada bila-bila masa sahaja. Bahagian terakhir adalah video mata pelajaran teras, iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Tamil, Matematik, Sains. Guru-guru sekolah saya turut menggunakan Padlet saya untuk mengambil video-video yang menarik untuk PDPR mereka. Masa guru dapat dijimatkan. Okey, secara keseluruhannya, MyBBM Digital Castle ini memberi ruang kepada para guru menjalankan PDPR dengan lebih berkesan dan tenang. Beban guru dalam mencari BBM dapat dikurangkan. Inovasi saya bukan saja memantapkan BBM digital, malah meningkatkan unsur kreatif dan inovatif. Guru yang kreatif dan inovatif disukai oleh ramai murid. Penyataan ini perlu disedari oleh setiap guru untuk menyemarakkan lagi kreativiti dan inovasi di sekolah. Guru perlu sedar bahawa mereka perlu memimpin murid-murid melepasi halangan pembelajaran dengan menjana idea baru yang kreatif dan inovatif. Penjana idea baru yang kreatif dan inovatif akan membawa perubahan yang berimpak tinggi dalam pembelajaran murid-murid. Justru, guru yang disukai oleh murid-murid adalah guru yang suka berkongsi ilham kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan pedagogi inovatif.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput pembentang yang ketujuh, Oh Chen Mei dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk pembentangan Reading on Smartphones, Implications on Matriculation Students' Language Skills. Dipersilakan. Greetings and welcome to my presentation addressing the issue of reading on smartphones, implications on matriculation students' language skills. My name is Oh Chen Mei and I'm from Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Before I begin, let me ask you this question. Where do we mostly read nowadays? On books or smartphones? Well, since the introduction of the internet and smartphones, there has been a change in our reading patterns from print to digital texts. This change influences students' language skills because the texts encountered in the digital environment are mostly in the English language. This provides an authentic platform and a real reading environment that supports and engages students in meaningful reading and language learning experiences. However, a general review of past studies shows limited research on language learning that takes place naturally in real-life settings. Most were mainly conducted in controlled class environments involving academic tasks. Research shows that language learning would be more meaningful or memorable if it took place in authentic contexts rather than as an artificial task. Although some people may not consider their use of smartphones as a form of reading practice, being online itself does involve digital reading skills. Because generally, most forms of information that appear on smartphones, except audio and videos, do require some form of reading to navigate through the online digital environment. Hence, the objectives of this study are to identify the aspects of digital reading on smartphones which affect students' language skills, and to investigate those aspects that influence their language skills. This is a qualitative case study aimed at investigating aspects of digital reading on smartphones that affected students' language skills. The participants were based on random sampling, where 12 students volunteered to be part of the study. They were 18-year-old Asian L2 speakers with low and high proficiency levels from all over West Malaysia. Data was collected through students' smartphone screen recordings, observation logs to record insights that were observed from the screen recordings, and open-ended interview questions. The data was collected in two phases. In the first phase, students were given a briefing and instructions to record their reading activities on smartphones. These videos were then replayed to the students in the second phase for clarification through in-depth interviews and over text messages. The data were then thematically analysed and triangulated and cross-checked with the students to be verified. Based on observations from the screen recordings, findings revealed that the kinds of digital texts that were frequently accessed on their smartphones usually comprise of text messages from messaging apps, updates from social networking apps, and various websites that were popular or with attractive titles. Students indicated that they generally preferred to read text in the English language than in their L1 because there were more varieties of text available. They also noted that having smartphones caused them to read more because it was convenient to access reading materials than going to the library or purchasing books. This indirectly creates reading habits that positively affect their language acquisition efforts. The reading style usually followed skimming and scanning techniques because their purpose of reading on smartphones was to obtain an overview of the main ideas and not to read extensively. This style was also observed through their scrolling speed in the screen recordings. Observation and interviews also confirmed that students mainly look for keywords to identify key points and focus on main content rather than details while reading digitally. They confirmed that this kind of non-linear reading technique was also suitable for mobile screens because it was time efficient and helpful for memory retention. Although some scholars argue that this reading style does not improve reading skills because of less focus on in-depth reading and only picking up words in isolation, students asserted that they still practice skills such as distinguishing between relevant and irrelevant information as they evaluated the content according to their interests and usefulness. Then students also occasionally conducted further research to clarify information or check the credibility of certain websites. This led to further reading enrichment and exposure to other authentic texts. Students highlighted that new vocabularies were also learnt. They referred instantly to online dictionaries, Google Images, and Google Translate when they encountered unfamiliar words. Sometimes, they jotted down new words learned in a notebook
to help with memory and vocabulary building efforts. Although students admitted that they tended to avoid difficult and lengthy texts because they found them difficult to comprehend or boring, they added that they would still read in further depth if the text highlighted something interesting or important. Since most of the published online texts, especially those from reputable websites, had gone through proofreading and editing, students were also able to observe how new words or grammatically correct sentences were used accurately in authentic, real-world contexts. They also familiarized themselves with various sentence structures and grammar while practicing the use of the language in daily contexts. And at the same time, the consistent exposure to the English language through their smartphones every day boosted their confidence in using the language because it made the English language appear less foreign. The online environment also compelled them to use the language as they interacted online while improving their listening and speaking skills. Although digital texts on smartphones are multimodal, which present more complex combinations of audio-visual elements which are not present in printed text, this study demonstrated that students are able to navigate through them effectively using skimming and scanning methods. Nevertheless, as students were more interested in content rather than reading entire texts, this suggests that the overall idea of the text may sometimes be missed. Therefore, it is important for educators to continually highlight the importance of reading text in its entirety rather than picking up points incoherently. The expansion of their vocabulary and familiarization of grammar use in authentic contexts suggests that consistent reading could indeed improve language skills. And the evaluation of articles as they read also suggested that students could handle independent internet research. It is recommended that further research in terms of formulating practical strategies that can assist students to read digital text more effectively on mobile screens and developing technologies to make digital reading as comfortable as possible could be conducted to make smartphone reading even more effective. Thank you.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan ke-8. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Teknologis Azri bin Said dari Kolej Vokasional Miri dengan tajuk Pengaruh Amalan Kepimpinan Transformasional terhadap Pencapaian Prestasi dan Kepuasan Kerja Guru di Kolej Vokasional Miri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera hadirin sekalian. Saya TS Azri bin Said, Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kolej Vokasional Miri, pada hari ini akan membentangkan kajian penyelidikan saya yang bertajuk Pengaruh Amalan Kepimpinan Transformasional terhadap Pencapaian Prestasi dan Kepuasan Kerja Guru di Kolej Vokasional Miri. Kajian ini dijalankan adalah untuk menangani beberapa penyataan masalah, antaranya kerana banyak pentauliahan dan pengakreditasian diperlukan dalam program-program yang ditawarkan di KV Miri. Dan yang kedua, belum ada kajian yang dijalankan untuk mengukur amalan gaya kepimpinan transformasi di KV Miri serta hubungannya ke atas pencapaian prestasi dan kepuasan kerja guru. Objektif dan persoalan kajian yang pertama adalah untuk mengukur tahap amalan gaya kepimpinan transformasi dalam kalangan pemimpin di KV Miri. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti pengaruh amalan gaya kepimpinan transformasi ke atas tahap pencapaian prestasi dan motivasi guru di KV Miri. Dan yang ketiga adalah untuk menilai apakah hubungan antara pengaruh amalan gaya kepimpinan transformasi di KV Miri ke atas tahap pencapaian prestasi dan kepuasan kerja guru di Kolej Vokasional Miri. Kepentingan kajian ini saya fokuskan kepada tiga. Ia adalah untuk diberikan perhatian kepada pentadbir di KV Miri, bahagian pendidikan latihan, teknikal dan vokasional di Kementerian Pendidikan Malaysia serta guru-guru di KV Miri. Kajian ini dijangka dapat memberikan input dan dapatan kepada ketiga-tiga pihak ini untuk menambah baik dan meningkatkan kualiti perkhidmatan Kolej Vokasional Miri. Skop dan batasan dalam kajian ini ia dijalankan di Kolej Vokasional Miri sepenuhnya, dilaksanakan selama 6 bulan bermula Januari 2022 sehingga Jun 2022 yang melibatkan 90 responden dan dilaksanakan secara kuantitatif. Populasi dan persempelan ia melibatkan seramai 90 orang guru dan kaki tangan di KV Miri. Instrumen kajian yang digunakan adalah soalan-soal selidik di mana tahap amalan kepimpinan transformasi pemimpin diukur menggunakan MLQ atau Multi-Factor Leadership Questionnaire. Soalan selidik yang mengandungi 20 item soalan yang diasingkan kepada 4 dimensi kepimpinan transformasi. Kepuasan kerja pula diukur menggunakan soalan yang telah diubah suai oleh Arifin Bada pada tahun 2001 dan Ahab 2009. Ujian kebolehpercayaan turut dilakukan ke atas pengukuran amalan kepimpinan transformasi dan kepuasan kerja. Dan nilai Cronbach Alpha yang diperolehi adalah 0.893 dan 0.803. Kajian ini juga menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis data secara peratusan, frekuensi dan kaedah MCT atau Measure of Central Tendency, iaitu ukuran kecenderungan memusat. Pengumpulan data yang dilakukan melalui Google Form yang diberikan kepada warga KV Miri dan input-input tersebut ditukarkan ke dalam bentuk Excel sebelum dianalisis menggunakan aplikasi statistik SPSS. Dapatan dan analisis. Saya perhatikan bahawa dalam keempat dimensi kepimpinan transformasi, kesemua 4 dimensi tersebut mencatatkan skor purata yang tinggi di antara nilai 3.97 sehingga 4.27. Manakala analisis ke atas tahap kepuasan kerja dalam kalangan guru pula mencatatkan skor purata keseluruhan iaitu 3.92. Kemudian untuk melihat apakah hubungan antara amalan kepimpinan transformasi dengan kepuasan kerja guru di KV Miri, saya melakukan ujian korelasi dan nilai yang dicatatkan adalah 0.362. Dapatan kajian ini selari dengan beberapa kajian yang lepas yang dilaksanakan oleh Kaushalia pada tahun 2020, kajian Yishen dan Azlin pada 2019 dan kajian Gobina dan Vijayan dan Jamalulail pada tahun 2020.
Interpretasi dapatan kajian saya memfokuskan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama bahagian tahap amalan gaya kepimpinan transformasi dalam kalangan pemimpin di KV Miri. Saya mendapati bahawa kesemua pemimpin di KV Miri mengamalkan sepenuhnya gaya kepimpinan transformasi. Ini jelas dapat dilihat melalui keempat-empat dimensi kepimpinan transformasi yang mencapai skor purata yang tinggi. Tahap kepuasan kerja dalam kalangan guru pula mencatatkan skor purata 3.92, boleh dikatakan tinggi, namun pentadbir di KV Miri perlu menambah baik dan meningkatkan pencapaian dalam beberapa item yang perlu diberikan perhatian. Hubungan antara amalan gaya kepimpinan transformasi terhadap pencapaian prestasi dan kepuasan kerja pula, saya mendapati ia adalah satu yang signifikan, namun hubungannya adalah agak lemah. Melalui dalam bab perbincangan ini, saya akan memfokuskan kepada 3 bahagian juga, iaitu yang pertama amalan gaya kepimpinan transformasi pemimpin di KV Miri. Yang pertama, pemimpin-pemimpin di KV Miri merupakan guru-guru vokasional yang sememangnya terlahir dari bidang TVET dan telah beradaptasi dengan keperluan untuk sentiasa berubah dan menghadapi transformasi. Pemimpin-pemimpin di KV Miri juga merupakan pendidik yang mahir dan sedia maklum akan kepentingan untuk sedia bertransformasi baik dalam kepimpinan maupun dalam bidang pendidikan. Perbincangannya seterusnya adalah tahap pencapaian prestasi dan kepuasan kerja guru di KV Miri. Terdapat beberapa elemen yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir, antaranya adalah bebanan dan pengagihan tugas dalam kalangan guru, memberi peluang dan kepercayaan kepada satu-satu kumpulan guru untuk menyelaras program dan aktiviti-aktiviti yang berskala besar, mewujudkan persekitaran yang lebih positif, meningkatkan kualiti prasarana serta memberi peluang kepada guru-guru untuk menjalankan tugas mengikut favoritism dan kepakaran mereka. Hubungan antara pengaruh amalan kepimpinan transformasi terhadap pencapaian prestasi dan kepuasan kerja guru di KV Miri. Saya mendapati hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah ini adalah signifikan, namun hubungannya agak lemah. Menunjukkan bahawa guru-guru di College Vocational Miri tidak terpengaruh oleh gaya kepimpinan transformasi yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin di KV Miri. Dan ia juga menunjukkan guru-guru di KV Miri mampu mencapai tahap prestasi yang tinggi kerana iltizam dan juga matlamat sendiri. Dan yang ketiga, ia menunjukkan guru-guru di KV Miri secara keseluruhannya mampu beradaptasi dengan transformasi dan sedar akan keperluan untuk sentiasa bersedia menghadapi perubahan pendidikan dan teknologi pada bila-bila masa. Dan akhir sekali saya membuat kesimpulan melalui kajian ini, saya mendapati pemimpin-pemimpin di KV Miri mengamalkan gaya kepimpinan transformasional secara menyeluruh. Saya menyimpulkan bahawa tahap kepuasan kerja guru agak tinggi, namun pihak pentadbir perlu memberikan fokus atau perhatian yang lebih kepada item-item yang mencatatkan skor yang agak rendah, manakala hubungan antara amalan kepimpinan transformasi dengan tahap pencapaian prestasi dan kepuasan kerja guru pula signifikan, tetapi ia menunjukkan satu hubungan yang agak lemah. Pihak pentadbiran perlu memberi fokus kepada perancangan-perancangan untuk meningkatkan kepuasan kerja guru. Pihak kepimpinan KV Miri perlu melaksanakan kajian kepuasan kerja dan kajian-kajian keberkesanan sesuatu program dan perubahan dari semasa ke semasa. Akhir sekali saya rasa sampai di sini sahaja pembentangan saya. Semoga kajian yang saya laksanakan ini dapat memberi impak dan juga manfaat kepada semua pihak. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan POSH. Ketuanya iaitu Siti Rohaizah binti Jasman dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan akan membentangkan tajuk Instasaurus for Vocabulary Enrichment. Dipersilakan. Assalamualaikum and hello everyone. In the era of global technologies and new innovations, researchers and educators constantly seek for opportunities to make use of available tools for further advancement in the teaching and learning process. Realizing the importance of social media in learning, our team, POSH, has created a special dictionary project named Instasaurus, which focuses on the use of social media platform known as Instagram in this research-based project. Therefore, we present to you Instasaurus. So, what is Instasaurus? Instasaurus is a digital thesaurus powered by crowdsourcing-based innovation and supported by the social networking platform Instagram. And the word Instasaurus produced by combining two words, Instagram and thesaurus, hence is Instasaurus. The methodology of creating the digital thesaurus for this project is crowdsourcing in order to get students to contribute meanings to words they find difficult in English. The word I would like to share today is reprimand. The meaning of this word is an act or expression of criticism and censure. The example sentence for this word is: the prince publicly reprimanded a few of the Saudi staff to ensure the message gets across to them all. Today's word is rambunctious, which is boisterous or unruly. An example: the boys get rambunctious after the recess. That's all. Here are the Instasaurus pages created by 4 classes: S1 AP6, S1 DP4, S2 BP1, and S3 AP2. And you may click to the link for the full to be directed to the Instagram pages created by these classes for this project. Taking a chance cause I like you a lot, so I'll give it a shot, give it all that I got. La-di-da-di-da, la-di-da-di-dee. Suddenly you call my name and I lose my brain and I float up to the moon. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. When you laugh it makes
Oh my god! I'm losing my perspicacity! Hello, I'm Naveen. So today we are going to learn a new word which is gaucherie. Okay, what is gaucherie? Gaucherie is actually a tactless or an awkward act. An example scene of gaucherie is, imagine we are going to a cemetery for someone's death or last respects, and suddenly someone came there and he is laughing at the very sad moment. So the reaction that everyone gave at the person who is laughing is strange. Freeze there. That is gaucherie. So thank you so much. Students' feedback on Instasaurus. They were given Google Form to complete and a conversation on Telegram chat. Instasaurus is practical because it boosts students' intrinsic and extrinsic motivation. It prevents boredom looking at the same word many times using conventional dictionary. It provides students with scaffolding in speaking activities, and it caters to students with different learning style or needs through visual and auditory elements. The implications of Instasaurus. In conclusion, Instasaurus was an effective way to address the issue of vocabulary deficiency and lack of self-confidence in speaking in English. Instasaurus introduced effective learning in engaging and interactive ways which are more relevant to 21st century learning of the digital generation. And we can't deny that the incorporation of social media platforms such as Instagram and crowdsourcing enhance students' motivation in speaking as they exhibited positive attitude in completing the task, and this opens up the possibilities of adapting social media-based learning activities inside and outside classrooms in the future.
bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada hari ini. Majlis akan berhenti sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya pada jam 2.30 petang. Sekian, terima kasih.